Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inu wa usalli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita perolehi. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut dapat terus berikan kita kekuatan untuk kita terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah untuk kita konsisten di dalam ketaatan kepada-Nya. Amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nyambung kepada bicara kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Said Al-Syahid Sa'id Ramadan Al-Buti, yang mana kitab ini memfokuskan kepada ibrah ataupun pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu, marilah sama-sama kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat syifa. Mudah-mudahan selawat itu memberikan kita kedekatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan daripada selawat syifa itu ada penawar yang kita peroleh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kepada bicara kita di dalam tajuk keikutsertaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membangun Kaabah. Bagaimana yang telah kita ketahui bahawasanya Kaabah itu sejak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam membangunkannya sehinggalah kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku beberapa perkara, antaranya banjir yang berlaku sehinggalah dibina Kaabah itu beberapa kali. Dan pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat, sebelum bi'tsah, sebelum diangkat sebagai nabi, berlaku juga pembaikan dalam Kaabah ataupun terhadap Kaabah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam turut sama untuk memperbaikinya, sehinggalah dalam isu untuk meletakkan Hajarul Aswad itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih untuk menghakimi ataupun mencari solusi bagaimanakah Hajarul Aswad itu diletakkan kembali. Maka bagaimana yang kita maklum, maka Rasulullah SAW itu dipilih berdasarkan dialah orang pertama yang memasuki Masjidil Haram, dan baginda mencadangkan supaya diangkat secara bersama-sama melalui kain yang dibentang, serban yang dibentang, maka diletak di situ batu Kaabah itu diangkat secara bersama-sama sehinggalah sampai ke tempatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan Hajarul Aswad itu pada tempatnya. Dan begitu juga kita juga mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah dikenali sebagai Al-Amin,
ramai orang yang mencintainya, dan juga ramai orang yang percaya sehingga mereka meninggalkan ataupun memberikan Rasulullah SAW ke amanah untuk menyimpan harta mereka. Itu keadaan sebelum Rasulullah SAW mengaku sebagai Nabi. Dan selepas daripada itu, maka kita boleh lihatlah bagaimana penerimaan orang apa kita katakan orang Mekah atau kafir terhadap Rasulullah SAW yang sebelum itu mereka mengenalinya, menyebutnya sebagai Al-Amin yang dipercayai. Tetapi apabila dia mengaku ataupun membawa satu ajaran ataupun membawa agama Islam ni yang bagi mereka menyalahi ataupun seolah-olah bertentangan dengan apa yang telah diwarisi daripada datuk nenek moyang mereka, itu situasi. Maka kita lihat apakah ibrah daripada peristiwa Kaabah ini dibaiki, dan juga Rasulullah SAW turut serta sehingga meletakkan Hajarul Aswad itu di tempatnya. Apa pengajaran? Sebagai catatan kepada bahagian sirah Nabi SAW ini, kami kemukakan 4 perkara. Maksudnya daripada segi bahagian inilah peristiwa Kaabah dibaiki dan Rasulullah turut serta sehinggalah Rasulullah meletakkan Hajarul Aswad itu di tempat. Yang pertama disebutkan kepentingan, kemuliaan dan kekudusan Kaabah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaabah itu memang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebagaimana dalam pertemuan kita yang lepas, bahwasanya dalam kehidupan ini ataupun dalam agama ini, maka di sana ada tempat yang diberikan penghormatan, Kaabah ataupun masjid yang 3 yang mana dikatakan la tashuddu rihal illa ila salas, jangan kamu bersibukkan dalam kita kata apa, travel ataupun melancong kecuali kepada 3 tempat, kecuali pada 3 tempat, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Itu kata Nabi SAW. Tapi kalau kita tengok kepada Masjidil Aqsa hari ini, mungkin kedudukannya itu tidak mengizinkan, sehingga kan ada ulama yang memfatwakan tak perlu masuk. Apa kalau kita masuk, seolah-olah kita mengiktiraf Israel di situ kan berada di bawah Israel. Dan hari ini berlaku kita kata peperangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskannya. Sejarah cukup panjang kalau kita baca daripada dahulu lagi, sehinggalah pada zaman Sayyidina Umar itu berjaya dibuka Masjidil Aqsa itu atau Palestin itu kepada orang Islam, dan berlaku lagi pelbagai peristiwa sehinggalah hari ini. Kalau sebelum itu lagi lah, kalau sebelum itu mungkin di kalangan orang Yahudi ataupun Bani Israel berlaku kita kata perubahan kerajaan dan sebagainya, sehinggalah kalau kita tengok sebelum daripada Islam itu mungkin kedudukan Masjidil Aqsa itu menjadi rebutan di antara Yahudi dan juga Kristian, Nasara. Kemudian apabila dibebaskan, kemudian ada juga kedudukan Masjidil Aqsa itu dia menjadi kiblat yang pertama sebelum Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat itu ke Masjidil Haram. Maka Rasulullah SAW menghadap ke Masjidil Aqsa. Berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, dan juga beberapa perkara lain menunjukkan kedudukan Masjidil Aqsa itu. Jadi sebenarnya Masjidil Aqsa ini menjadi rebutan kepada 3 agama yang utama inilah, Yahudi, Kristian dan juga Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam, dan boleh kita sebutlah kemungkinan kita kata pertikaian ini akan berlaku sehinggalah mungkin kita kata pada akhir kiamat lah, hari kiamat nanti berlaku pertempuran, kita kata berebut dan sebagainya.
Dan berkaitan tentang Kaabah tadi kita sebutkan bahawasanya ada tempat yang Allah Ta'ala muliakan, Kaabah itu sendiri. Dan di Kaabah ataupun Masjidil Haram itu juga ada beberapa tempat lain. Di Hajarul Aswad itu, di Makam Ibrahim ya, kemudian di Multazam itu, antara kita kata Hajarul Aswad dan pintu Kaabah. Kemudian mungkin ada tempat-tempat lain yang mana ada kemuliaannya di sisi Allah. Okay, ada tempat, ada masa, dan juga kita kata ada tempat, masa. Itu di antara yang disebutkanlah. Kalau kita kata bulan, bulan yang bulan haram itu ada 4. Innallahi inna indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kemudian juga ada hari-hari yang diberkati, ada masa yang diberkati, ada tempat yang diberkati. Itu memang sabit secara nas lah, sabit secara nas. Bahkan kalau tempat itu tidak dinyatakan, maka di situ pula ada hukum tabarruk, mengambil keberkatan pada tempat-tempat tertentu, khususnya yang ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang soleh, termasuklah sahabat, termasuklah juga mungkin para wali, termasuklah juga para ulama. Maka di situ ada yang disebut sebagai mengambil keberkatan tabarruk. Tabarruk ini salah satu perbincangan lah. Ada orang yang tak setuju langsung, tetapi kita sebagai orang Islam, maka kita meyakini kita mengambil keberkatan itu juga kerana orang itu hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah sampai kita kata menyembah tempat itu, kita kata mengambil, kita kata apa, keberkatan tempat itu, langsung kita melupakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan manfaat, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mendatangkan mudarat. Itu keyakinan kita. Yang memberi manfaat dan mendatangkan mudarat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keyakinan. Cuma mengapa kita pergi ke tempat-tempat itu mengambil keberkatan, kerana mereka itu istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Kaabah ini telah mendapat kemuliaan. Cukuplah sebagai dalil bahawa orang yang mendirikan dan membangunkannya, iaitulah dia Nabi Ibrahim alaihissalam, yang digelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Dan perintah dari Allah supaya menjadikan rumah pertama untuk menyembah Allah sebagai tempat berkumpul, tempat yang aman bagi manusia. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Dan juga ayat-ayat yang berkaitan, yang hampir dalam cerita kalau surah Al-Baqarah itu di penghujung juzuk 1 itu banyak disebutkan kaitan tentang ini. Jadi dia dibangunkan Kaabah itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat beribadah. Ini tidak berarti bahawa Kaabah memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang tawaf di sekitarnya atau orang-orang yang iktikaf di dalamnya. Kaabah walaupun memiliki kekudusan, kemuliaan, kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya adalah batu yang tidak memberi bahaya dan manfaat. Itu akidah yang kita sebutkan tadi. Kita hadir di situ kerana kemuliaannya, dan kita tidak menjauhkan keyakinan kita itu bahawasanya kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga. Bukan semata-mata bila dia itu Kaabah maka kita lupa yang memberi manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang maksud Sayyidina Umar bila dia cium Hajarul Aswad. Dia kata, kalau aku tidak tengok Rasulullah menciumnya, maka aku tidak akan cium. Kamu hanyalah batu. Jadi kita tengok pada keadaan hari ini, boleh tengoklah macam mana orang berebut-rebut depan tu. Mungkin kalau cedera tu na'udzubillah lah, berlaku tolak menolak dan sebagainya. Jadi untuk itu bukanlah kita kata wajib, wajib untuk kita mencium Hajarul Aswad itu, tapi ada kemuliaan. Kalau ada rezeki peluang boleh dengan baik, dengan elok, maka boleh. Tapi
agak sukarlah berebut-rebut orang di situ. Yang perlu diingat, yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia ada kemuliaan. Ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk meruntuhkan berhala-berhala, menghancurkan rumah peribadatan, melenyapkan dan menghapuskan penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan dibangun di atas bumi satu bangunan yang menjadi lambang pentauhidan dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kalau orang bukan Islam dah dia kata itulah macam seolah berhala lah. Kata orang bukan Islam, dia orang ada bahala tempat menghadap, jadi dia kata Kaabah itu macam itulah. Tidak. Sebab itu kita letakkan tadi itu sebagai tanda, itu sebagai arah, sebagai kita kata penyatuan. Kalau tak ada maka menghadap rata-rata pula. Jadi itu sebagai tanda, bukanlah kita kata yang disembah itu ialah Kaabah itu. Dia hanyalah batu, tetapi itu adalah tandanya. Tanda kiblat menghadap, yang dihadap ialah Allah Subhanahu wa taala. Bukan didoakan kepada Kaabah itu, tetapi yang doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kita kata dihadapkan secara sebenar itu ialah Kaabah, tetapi hadap ialah Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu sebagai kita kata tandanya lah. Yang kita hadap, yang kita sembah ialah Allah Subhanahu wa taala. Satu lambang yang mencerminkan sepanjang masa erti agama dan peribadahan, peribadatan yang sebenar dan penolakan terhadap kemusyrikan dan penyembahan dari penyembahan berhala. Selama beberapa abad manusia menyembah batu, berhala dan tagut dan mendirikan rumah ibadat untuknya. Sekarang telah tiba saatnya menggantikan rumah-rumah yang didirikan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Setiap orang yang memasukinya akan mendapatkan kemuliaan kerana ia tidak tunduk dan merendah kecuali hanya kepada pencipta alam semesta. Jika orang-orang yang beriman kepada wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan para pemeluk agamanya harus memiliki satu ikatan yang akan mempertalikan mereka, menghubungkan mereka, dan sebuah tempat yang akan mempertemukan mereka, walaupun berlainan negeri, bangsa dan bahasa mereka, maka tidak ada yang lebih tepat untuk dijalankan ikatan dan tempat pertemuan selain daripada rumah yang didirikan sebagai lambang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menolak kemusyrikan. Untuk mentauhidkan Allah taala dan menolak kemusyrikan ini, di bawah naungannya mereka saling berkenalan. Di sinilah mereka bertemu kerana panggilan kebenaran yang dilafazkan oleh rumah ini, rumah yang mencerminkan persatuan kaum muslim dari seluruh penjuru dunia, mencerminkan pentauhidan, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Walaupun selama beberapa abad pernah dijadikan tempat penyembahan tuhan-tuhan palsu. Jadi Kaabah itu itulah tujuannya. Itu disebutkan umat Islam ini walaupun berbagai bangsa, bahasa. Jadi pengalamannya kita boleh lihat di Mekah itu. Walaupun orang itu dia tak boleh cakap bahasa yang kita fahami, dia pun tak faham bahasa kita, tetapi yang mereka buat adalah perkara yang sama. Semuanya datang kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata haji secara khusus, ataupun umrah, ataupun ibadat secara umum, mereka itu hadir dari seluruh pelosok dunia, seluruh pelosok dunia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kata perkumpulan besar lah umat Islam, selain daripada kumpulan mingguan. Kumpulan Jumaat itu ialah kumpulan mingguan. Kerana itu pengumpulan Jumaat itu boleh kita cuba perbaiki pengisian. Pengisian ni kita kata mungkin yang paling utama ialah khutbah itu. Maka apakah mesej yang seharusnya disampaikan setiap minggu daripada pertemuan itu? Tak ada dah masih lain.
masa lain kita nak ajak orang berhimpun ramai-ramai gitu bukan senang, bukan satu benda yang mudah untuk menghimpunkan manusia. Tetapi dengan adanya solat Jumaat, bahkan kalau kita tengok daripada segi kefarduannya, kewajipannya, kita tak boleh tinggal, malah kita tidak boleh tinggal kecuali keuzuran. Keuzuran pun kalau katakan yang ada yang sengaja meninggalkannya lebih daripada 3 kali, maka ada amalan yang keras juga di situ. Jadi pertemuan Jumaat itu seharusnya diisi dengan mesej yang bermanfaat, maksudnya yang paling memberi impak kepada kaum muslimin. Bukanlah kalau kita tengok khutbah Selangor yang ada, kita rasa agak semasa. Memang seharusnya begitulah untuk dibuat, bukanlah kita kata isu-isu yang biasa, tetapi isu yang melibatkan kita katakan masyarakat Islam, umat Islam secara umumnya. Apakah perkara yang perlu diberi peringatan, apakah perkara yang perlu diberi panduan, maka Jumaat itu adalah tempat yang perlu diambil kesempatan itu dengan sebaiknya melalui mesej daripada khutbah Jumaat itu. Seharusnya khutbah Jumaat itu hidup, membincangkan isu-isu yang kita kata mingguan itu. Apa isu mingguan itu? Maka seharusnya tajuknya juga membincangkan ataupun memberi solusi, memberi panduan, memberi peringatan kepada umat Islam pada minggu itu. Begitulah seterusnya. Bukan kita kata isu-isu yang umum. Isu-isu yang umum mungkin dalam kuliah-kuliah maghrib juga ada waktunya, dalam tempat-tempat masa-masa yang lain itu ada masanya. Tetapi isu yang perlu dibangkitkan pada hari Jumaat itu ialah isu mingguan umat Islam. Apakah isunya? Maka di situlah diberikan pandangan, diberikan solusi, diberikan kita katakan penyelesaian yang boleh diatasi, yang boleh dibuat secara bersama pada minggu itu dan minggu seterusnya. Begitulah juga dengan pertemuan tahunan. Jadi pertemuan tahunan itulah dia haji. Haji ialah pertemuan tahunan bagi umat Islam di seluruh dunia. Kalau dulu memang biasanya akan adalah kita kata perhimpunan istimewa, perhimpunan umat Islam seluruh dunia bagi mendatangkan kita kata solusi, penyelesaian, membincangkan apakah isu-isu umat Islam seluruh dunia, dibincangkan, dibuat solusi pada pertemuan dalam kita kata masa-masa haji itu. Jadi itu antara tempatnya. Selain daripada kita kata pengibadatan, itu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ juga adalah tempat untuk diadakan perbincangan, dibuat satu keputusan, dibuat satu kita kata pendekatan yang boleh dilaksanakan secara bersama oleh umat Islam seluruh dunia. Jadi bukan sahaja pengibadatan, tapi itu melambangkan persaudaraan Islam, kesatuan umat Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, iaitu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat aman, dan jadikanlah dia sebahagian makam Ibrahim tempat solat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Pada inilah yang akan dirasakan oleh setiap orang yang melakukan tawaf di Baitul Haram, jika ia telah memahami erti ubudiyah, pengibadatan kepada Allah, dan tujuan melaksanakan perintah-perintahnya, baik kerana sebagai perintah yang harus dilaksanakan ataupun kerana sebagai seorang hamba yang berkewajiban mematuhi perintahnya. Di sinilah nampak kekudusan Kaabah dan keagungan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini pula terasa perlunya menunaikan haji dan tawaf di sekitarnya. Itu pengajaran yang pertama berkaitan tentang
kepentingan, kemuliaan dan kekudusan Kaabah di dalam Islam. Dan yang kedua, penjelasan yang bersangkut beberapa kali peristiwa perosakan dan pembangunan Kaabah. Pengajaran yang kedua berkaitan tentang pembangunan Kaabah, yang mana Kaabah itu pernah rosak dan dibaiki, beberapa kali. Kalau kita tengok selepas daripada Islam juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam zaman Khulafaur Rasyidin, dan dalam zaman khalifah-khalifah, ada Abbasiyah, sebelum Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, sehinggalah kepada kerajaan Osmaniyah, bahkan sehingga hari ini maka telah berlaku beberapa penambahbaikan, pembangunan, renovation. Hari ini kalau tengok dia punya cadangan itu besarlah. Kalau dulu mungkin kita boleh masuk pintu sini dan keluar pintu yang ujung sana, mungkin boleh antara 4 penjuru Kaabah itu. Tapi hari ini orang masuk daripada pintu sini nak ke ujung sana mungkin amat luas. Kita tak buatlah kot berbanding zaman dahulu. Jadi sepanjang masa Kaabah itu dibangunkan, kalau di sini disebutkan 4 kali tanpa diragukan lagi. Akan halnya pembangunan Kaabah sebelum itu maka masih diperselisihkan dan diragukan kebenaran. Pembangunan Kaabah pertama kali adalah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ini mungkin secara umum. Yang pertama dibangunkan oleh Nabi Ibrahim dan dibantu anaknya Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sumber yang menyatakan ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan apabila ataupun ingatlah apabila ketika mana Nabi Ibrahim meninggikan ataupun membedakan dasar-dasar Baitul Haram, Baitullah itu bersama Ismail, kemudian mereka berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Begitulah juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Umar, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mengatakan bahawasanya summa qala ay Ibrahim ya Ismail, kemudian berkatalah Nabi Ibrahim, wahai Ismail anaknya, innallaha amarani, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan aku bi'amrin, dengan satu perintah. Qala fasna ma amaraka rabbuk, kata Nabi Ismail, maka laksanakanlah apa yang Tuhan perintahkan. Qala wa tu'inuni, adakah kamu akan membantu aku, kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Qala wa u'inuka, dan aku akan bantu kamu. Qala fa innallaha amarani, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan aku an ubniya hahuna baitan, supaya aku bina di sini satu rumah. Wa asyara ila akmatin murtafi'atin ala khawmiha, kemudian ditunjukkan kepada satu tempat di kawasan tanah itu dan di sekitarnya. Qala fa inda dzalika rafa', kemudian katanya di situ maka kedua-duanya rafa'a al-qawa'ida minal bait, mereka pun meninggikan tadi dasar ataupun kerangka ataupun kita kata tianglah dasar Baitul Haram itu. Faja'ala Ismail, kemudian Nabi Ismail pun datang bil hijarah, dengan batu-batuan. Wa Ibrahim ya bani, dan Nabi Ibrahim pun membina Kaabah di situ, membangunkan Kaabah di situ. Imam Az-Zarkashi mengutip, dia memetik daripada kitab Sejarah Mekah karangan Al-Azraqi, yang menyatakan bahawa Nabi Ibrahim membangun Kaabah dengan tinggi 7 depa, dalamnya ke bumi 30 depa, dan lebarnya 20 depa, tanpa atap.
tanpa atap berdasarkan kepada riwayat Al-Azraqi. As-Suhaili menceritakan bahawa tingginya 9 depa. Ini daripada riwayat lain menurut penulis ataupun kitab ini, iaitu Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan bahawasanya riwayat Suhaili lebih tepat daripada riwayat Azraqi. As-Suhaili tadi mengatakan tingginya 9 depa. Kalau yang tadi Azraqi tadi dikatakan 7 depa. 7 depa, dalamnya 30 depa, lebarnya 20 depa. Jadi Sa'id Al-Buti, Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan riwayat As-Suhaili itu lebih tepat. Itu yang pertama. Kaabah dibangunkan oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua yang dikatakan tadi 4 kan. Dikatakan tadi 4 kali Kaabah itu dibangunkan. Yang pertama oleh Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum Islam, di mana Nabi SAW ikut serta dalam pembangunannya sebagaimana yang disebutkan tadi. Sehingga Rasulullah kalau ikut riwayat ada berlaku banjir, berlaku kerosakan, maka Rasulullah tadi bersama dengan orang Quraisy membangunkannya, dan akhirnya Rasulullah meletakkan Hajarul Aswad tadi. Mereka membangunnya dengan tinggi 18 depa, dalamnya 6 depa, dan berapa depa mereka biarkan dihijir. Kalau ikutkan hijir Ismail itu juga adalah sebahagian daripada Kaabah. Dikatakan bentuk Kaabah itu depannya bulat lah. Dan berkaitan tentang ini, maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah, "Ya Aisyah, laula anna qaumaka hadithu ahdin bijahiliyatin." Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau bukanlah kerana kaum kamu itu, mereka itu baru masuk Islam, ataupun mereka itu masih dekat dengan zaman jahiliyah, la amartu bil bayt, maka aku akan perintah untuk membongkar Kaabah ataupun merubah ataupun membina semula. Fahuddima fa'adkhaltu fihi ma ukhrija minhu, maka aku akan masukkan pada Kaabah itu apa yang telah dikeluarkan Hijr Ismail, dikeluarkan sikit. Wa alzaqtuhu bil ardi wa ja'altu lahu baban syarqiyyan wa baban gharbiyan fabalaghtu bihi asasal Ibrahim." Kalau bukan kerana kaum masih dekat dengan zaman jahiliyah, maksudnya masih kita dah ada, kita kata kebiasaan Kaabahnya begitu, itu maksud Rasulullah SAW, aku akan masukkan kepadanya, kepalanya, apa yang pernah dikeluarkan daripadanya. Aku akan perdalam lagi ke bumi dan aku buat padanya pintu timur dan barat, lalu aku sempurnakan sesuai asas yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Itu kata Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tak buat. Itu bagaimana Rasulullah SAW melihat kepada situasi. Kadang-kadang bukanlah tindakan itu salah, tetapi ia boleh menimbulkan fitnah, menimbulkan kekacauan. Itu antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam sesuatu keputusan. Bukan kerana salah, tetapi tidak sesuai untuk dilaksanakan. Itu yang kedua. Kemudian pembangunan Kaabah yang ketiga ialah setelah mengalami kebakaran di zaman Yazid bin Muawiyah, di zaman Umayyah, ketika tentera-tenteranya dari penduduk Syam menyerang. Berlaku pada zaman Yazid bin Muawiyah, berlaku peperangan sehingga kepada Kaabah itu berlaku kerosakan, maka dibajik. Para tentera tersebut atas perintah Yazid mengepung Abdullah bin Zubair di Mekah dan di bawah pimpinan Al-Hashim bin Umayyah As-Sakuni pada akhir tahun 36 Hijriyah. Mereka melempari Kaabah dengan manjanik. Manjanik yang lempar batu itu
sehingga menimbulkan kerosakan dan kebakaran. Kemudian Ibnu Zubair menunggu sampai orang-orang datang musim haji, lalu meminta pendapat mereka serta berkata, wahai manusia, berilah pendapat kalian tentang Kaabah. Aku gempur, kemudian aku bangun lagi, atau aku perbaiki yang rosak-rosak saja. Sama ada diruntuhkan ataupun dibaiki saja. Menurut Abdullah bin Zubair. Lalu Ibnu Abbas berkata, menurut saya sebaiknya anda baiki yang rosak-rosak sahaja dan tidak perlu diruntuhkannya. Ibnu Zubair berkata, seandainya rumah salah seorang kamu terbakar, maka pasti akan memperbaharuinya. Apatah lagi ini rumah Allah. Sesungguhnya saya sudah 3 kali istikharah kepada Allah, kemudian bertekad untuk melaksanakan keputusan. Di 3 hari berikutnya dia mulai meruntuhkan sampai rata dengan tanah. Kemudian Ibnu Zubair mendirikan beberapa tiang di sekitarnya dan masang tutup di atasnya. Kemudian mereka mulai meninggikan bangunannya. Ia ditambahkan 6 depa pada bahagian yang pernah dikurangi. Ia ditambahkan panjangnya 10 depa dan dibuatnya 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Ibnu Zubair berani memasukkan tambahan itu berdasarkan hadis Aisyah daripada Rasulullah SAW yang terdahulu. Itu berlaku pada zaman Muawiyah, zaman Yazid bin Muawiyah yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Pembangunan Kaabah yang keempat dilakukan setelah terbunuhnya Ibnu Zubair. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Atha bahawa ketika Ibnu Zubair terbunuh, Al-Hajjaj menulis kepada Abdul Malik bin Marwan mengabarkan kematiannya, dan bahawa Ibnu Zubair membangun Kaabah di atas asas yang masih dipermasalahkan oleh para tokoh kepercayaan Makkah. Kemudian Ibnu Malik menjawabnya melalui surat, kami tidak boleh menerima tindakan Ibnu Zubair. Ada orang yang tak setuju dengan tindakan Ibnu Zubair, walaupun Ibnu Zubair mengikut sebagaimana apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Berkaitan tambahan dan panjangnya masih boleh diterima, tetapi berkaitan tambahan hijab Ismail itu adalah dikembalikan kepada bangunan yang semula dan tutuplah pintu dan dibukanya, maka diruntuhkan balik Kaabah dan dibangunkan kembali. Itu pada selepas kematian Ibnu Zubair. Dan dikatakan bahawa Ar-Rasyid pernah bertekad akan membongkar Kaabah, dengan meruntuhkan Kaabah dan membangunkan kembali sebagaimana bangunan Ibnu Zubair, tetapi kemudian dicelah oleh Malik bin Anas, Imam Malik. Wahai Amirul Mukminin, janganlah rumah ini dijadikan permainan oleh para raja sesudahmu. Sebab apa? Pemerintah ini setiap orang yang naik dia akan kuat. Jadi tegahan Imam Malik itu menyedarkan supaya dia tidak menjadi mainan pemerintah. Nak dibangun, nak diruntuh dan sebagainya. Janganlah setiap dari mereka mengubahnya sesuatu hati, kerana tindakan tersebut akan menghapuskan wibawa rumah ini dari hati manusia. Kemudian Ar-Rasyid membatalkan niatnya. Itulah 4 kali pembangunan Kaabah yang dapat diyakini kebenarannya. Adapun pembangunan sebelum Nabi Ibrahim maka masih dipersisihkan dan diragukan kebenarannya. Apakah Kaabah sudah ada atau belum? Kalau kita berdasarkan kepada nas yang ada, maka itulah yang kita dapat, kan? Maksudnya daripada Nabi Ibrahim dan berlaku 4 kali tadi, Nabi Ibrahim, kemudian orang Quraisy, kemudian Ibnu Abdullah bin Zubair, kemudian selepas daripada itu Yazid bin Muawiyah selepas kematian Abdullah bin Zubair. Dan disebutkan dalam beberapa asal dan riwayat bahawa orang yang pertama membangunkannya ialah Adam AS. Ada riwayat Nabi Adam yang mula bangunkannya. Di antaranya ialah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bahaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah, dalil-dalil kenabian, daripada hadis Abdullah bin Amr berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah mengutus Jibril kepada keduanya, bangunkanlah sebuah rumah untukku. Lalu Jibril membuatkan garis kepada keduanya. Lalu Adam mulai menggali, sementara itu Hawa mengusung sampai menyentuh air. Lalu dipanggil dari bawahnya, cukup Adam.
ketika keduanya telah membangunkannya, Allah mengilhamkan kepada Adam agar ia tawaf di sekitarnya, dan dikatakan kepadanya, kamu manusia pertama dan ini adalah rumah pertama. Kemudian berlalulah berapa abad sehingga sampai kepada Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar bangunannya. Itu dalam riwayat yang disebutkan. Al-Bahaqi berkata, Ibnu Lahiyah menyatakan secara sekian, Ibnu Lahiyah dikenal seorang yang lemah yang tidak dapat dijadikan hujah. Ada kaitan riwayat yang kata Nabi Adam itu ada pertikaian daripada sudut perawinya. Jadi itulah edaran yang kedua berkaitan tentang sejarah pembangunan Kaabah. InsyaAllah kita akan lihat lagi satu ibrah daripada peristiwa Kaabah itu dibangunkan oleh Rasulullah SAW sebelum daripada pengutusan Rasul dibangkitkan sebagai Rasul. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kelemahan saya mohon maaf. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma bil lana ma akhtana wa ta'abbana wa asrarna wa alana wa ta'lamu bihi minna anta muqaddim anta muakhir la ilaha illa anta la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih para surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.